Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pada petang ni yang berbahagia, pada petang yang berbahagia ini kita dalam segmen Mari Mengaji bersama saya Ustaz Muhammad Faiz dan bersama dengan murid-murid saya. Yang pertama saya perkenalkan, di sebelah kiri saya Muhammad Alfan, kemudian Humairah dan juga Ilya. Baik. Jadi pada kali ini, pada pagi ni, pada petang ni kita akan mulakan kita punya pengajian dengan Iqra' 1 dulu. Ada buat Iqra'? Okey, mula-mula Alfan dulu akan membacakan Iqra' 1 pada muka surat 1. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, ba aba, abaa, ba aa, aaba, babaa, ababa, ba aba, abaa, aa, bababa, aba, aba, aba. Okey, sebelahnya. Bata, ataba, tabaa, taaba, abata, bata'a, ataba, Bata'a, bata'a, ataba, ta'ata, ba'ata, 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 ataba, tata'a, abata, abata. Okey, baik. Okey, Umairah cuba baca muka surat 3. Baca. Batasa, sa'aba, sabata, batata, ba'asa, ataba, tabas, sabasa, tabata, asasa, tata'a, basasa, sabata, batasa, abatasa, abatasa. Okey, sebelahnya. Aja, ajaja, saaja, ataja, sabaja, bajasa, saaja, jaaba, jaasa, taaja, sajaja, jaaja, jasasa, abatasaja. Okey, baik. Okey, seterusnya Alfan akan baca muka surat last untuk Iqra' 1, surat 5. Jaha, jaaha, jahasa, hajata, bahasa, jahata, ahaba, jaasa, haaha, sabaha, ta'aha, ajaja, ahaha, abata sajaha. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk Iqra' 1 kita cukup sekadar sampai muka surat 5 dahulu. Okey, baik. Untuk semua sekali, sekarang kita akan membaca surah-surah pendek. Yang mana surah-surah pendek ni kita akan kita selalu bawa surah-surah pendek ni di dalam solat. Surah-surah pendek yang kita bawa dalam solat untuk kita sama-sama perbetulkan bacaan surah-surah pendek ni. Jadi saya dengan pelajar-pelajar saya akan membacakan surah-surah pendek bermula dengan surah An-Nas. Jadi kepada sesiapa di rumah maupun di studio mahu mengikut, boleh sediakan Al-Quran. Kita gunakan juzuk 30, juzuk 30 bermula daripada surah An-Nas. Dan selepas ni jika ada
untuk sesiapa untuk menyimak bacaan surah-surah pendek, boleh hubungi kita, insya-Allah. Okay, sebelum kita mulakan untuk surah-surah pendek ni, saya bawakan satu hadis tentang kelebihan mendengar Al-Quran turut mendapat ganjaran pahala. Jadi dengan kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, jadi kita akan tempias dia punya pahala juga. Saya bawakan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendengarkan satu ayat dari kitab Allah, akan ditulis untuknya satu kebaikan dan dilipat gandakan, dan barang siapa membacanya, maka baginya nur pada hari kiamat. Maknanya di sini orang yang mendengar dapat kelebihan, orang yang membaca pun dapat kelebihan. Itulah tentang serba sedikit hadis tentang kelebihan membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Baik, kita mulakan pada kali ini. Kita mula dulu dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mula saya akan baca dahulu, kemudian nanti sama-sama dengan pelajar kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu kena jelas. A'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Okey, sebelahnya surah yang kedua iaitu surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. Dekat a'udhu perbetulkan sikit. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من dengan sikit. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. 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 ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. Okay. Surah yang berikutnya surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah berikutnya surah Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Wa tab. Sekali lagi ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Sekali lagi. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. Sekali lagi. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب.
في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. Hablum kena jelaskan kat situ, dengung. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Hablum, jelaskan situ. Hablum min masad. Sekali lagi, fi jidiha. 1, 2, baca. Fi jidiha hablum min masad. Okey. Surah yang berikutnya, surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. فتح. فتح. Sekali lagi, إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. فتح. فتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. إنه كان توابا. Okay. Surah yang last. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. كافرون كنيبس. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. كافرون. كافرون. sekali قل يا. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما panjang. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. 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 Jangan abadtum. Abadtum. عبدتم. Abadtum. عبدتم. Sekali lagi. ولا
ana 'abidum ma 'abadtum. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Nama panjang situ. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Okay, baik. Alhamdulillah. Rasa ini adalah surah-surah yang kita bawa biasa dalam solat. Tak kisahlah kita mau solat fardu ataupun solat sunat, surah-surah kelaziman kita bawa dalam solat, di mana kita baca tadi daripada surah An-Nas, surah An-Nas, kemudian diikuti surah Al-Falaq, kemudian diikuti surah Al-Ikhlas, kemudian diikuti surah Al-Masad, kemudian diikuti surah An-Nasr, dan yang terakhir tadi kita baca surah Al-Kafirun. Baik, ada untuk call. Baik, sebelum kita jadi saya terangkan serba sedikit latar belakang surah-surah yang kita baca tadi, yang mana yang surah yang pertama yang kita baca tadi ialah surah An-Nas. Okay, surah An-Nas kita baca tadi, surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah yang kita baca tadi dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Apa makna kata surah Makkiyah? Surah Makkiyah ni adalah surah yang diturunkan di Makkah. Surah yang diturunkan di Makkah, yang mana surah ni diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Baik, kandungan surah tadi, surah yang surah An-Nas yang kita baca tadi, surah tersebut mengandungi 6 ayat, kemudian 20 perkataan dan 80 huruf. Surah yang kita baca tadi mengandungi 6 ayat, 20 perkataan dan juga 80 huruf. Dan yang ketiga tentang surah yang kita baca tadi, merupakan surah yang ke-114 berdasarkan susunan, terletak pada juz yang ke-30 pada muka surat 604 selepas surah Al-Falaq. Surah yang kita baca tadi itu surah An-Nas. Kemudian turunnya surah ini selepasnya surah Al-Falaq. Susunan dan turunnya surah ini kedudukannya sama. Baik, nama surah ini diambil daripada perkataan nas. Perkataan nas, iaitu pada ayat yang pertama. Ia bermaksud manusia. Yang kita baca qul a'udzu birabbin nas. Nama ini dipanggil surah An-Nas daripada ayat yang pertama, iaitu bermaksud manusia. Surah ni surah ini dikatakan menyatakan mengapa Tuhan layak dan mampu melindungi kita dari sebarang ancaman zahir dan batin. Ini kerana dia selama ini menjaga kita dengan 3 sifat: Rabb, Malik dan Illah. Ini tentang tauhid, tentang 3 sifat Allah, iaitu Rabb, Malik dan Illah. Fahami ketiga-tiga sifat ini, anda pasti akan merasakan lebih selesa, aman dan selamat untuk berlindung di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala, berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala, serta memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang surah An-Nas yang kita baca tadi. Kemudian surah yang kedua yang kita baca tadi tentang latar belakangnya, surah yang kedua iaitu surah Al-Falaq, dikategorikan sebagai surah Makkiyah juga. Yang saya sebut tadi surah Makkiyah
Ini surah yang diturunkan di Makkah. Kemudian surah ini mengandungi 5 ayat dan 23 perkataan dan 71 huruf. Surah Al-Falaq. Kemudian merupakan surah yang ke 113 berdasarkan susunannya. Kemudian terletak dalam juz yang ke-30 pada muka surat 604 selepas surah Al-Ikhlas. Okey. Ini merupakan susunan dia selepas surah Al-Ikhlas. Kemudian turunnya surah ni selepas surah Al-Fil. Turunnya surah Al-Falaq adalah selepas surah Al-Fil. Yang mana surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lepas turun surah Al-Falaq barulah turun lepas turun surah Al-Fil barulah turun surah Al-Falaq. Okey, nama surah ini disebut dalam ayat yang pertama, iaitu perkataan Al-Alaq, yang membawa maksud waktu matahari terbit. Asalnya surah ini turun untuk menggagalkan rancangan kafir Quraisy yang ingin memudaratkan Nabi SAW melalui perantaraan sihir dengan membantu baginda melepaskan diri dari segala gangguan ilmu hitam dan makhluk halus. Surah ni berkenaan dengan kisah yang mana rancangan kafir Quraisy untuk memudaratkan Nabi, iaitu melalui perantaraan sihir, dengan membantu baginda melepaskan surah ni membantu baginda melepaskan dari segala gangguan ilmu hitam dan makhluk halus. Kemudian ia memberi idea kepada kita akan bukti sifat as-samadnya, ini sifat Allah Ta'ala, iaitu Tuhan yang mampu mendatangkan perlindungan dan keselamatan manusia sama ada zahir ataupun batin. Baik, surah yang terakhir yang saya akan ceritakan sedikit tentang latar belakang surah ni, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah yang Al-Masad, Al-Nas dengan Al-Kafirun, insyaAllah pada minggu depan. Okay, tentang surah Al-Ikhlas, yang kita baca tadi, ini surah ni dikategorikan sebagai surah Makkiyah, yang mana surah Makkiyah ni surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Surah ini mengandungi 4 ayat, 15 perkataan dan 77 huruf. Merupakan surah yang ke 112 berdasarkan susunan. Kemudian terletak dalam juz yang ke-30 pada muka surat 604. Dan susunannya adalah selepas surah Al-Masad. Kemudian turunnya surah ini adalah selepas turunnya surah An-Nas, yang terakhir tadi yang kita baca, yang awal-awal kita baca tadi, iaitu surah An-Nas. Ia merupakan satu-satunya surah, yang mana satu-satunya surah yang dinamakan sempena kesimpulan tema utamanya, iaitu keikhlasan dan kesucian hati. Surah ni tentang keikhlasan dan kesucian hati. Fokusnya amat mulia. Ia merupakan jabatan untuk kita lebih mudah mengenali dan mencintai Ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan pencipta kita, tiada Tuhan lain selainnya. Jika ingin meminta bantuan, mintalah kepadanya kerana dia mampu mendatangkan penyelesaian. Jangan sesekali terfikir untuk meminta selainnya atau sesuatu yang mewakilinya, kerana dia tiada anak dan tiada pewaris dan juga tiada ibu atau bapa. Dia adalah Khalik, tidak sama seperti kita makhluk. Sebab itu jangan sesekali terfikir ada kuasa seantara sepertinya dengan kelebihannya yang begitu luar biasa. Padanlah Nabi SAW menyamakan nilai surah ini dengan 1/3 Al-Quran. Ini tentang surah Al-Ikhlas ni. Besarnya surah Al-Ikhlas ni, dia ceritakan tentang keikhlasan dan kesucian hati. Dia ceritakan kalau kita nak meminta pertolongan, hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekutukan dia dengan apa sekalipun.
kerana dia tidak ada pewaris, tidak ada pewaris, tidak ada anak dan juga tiada yang mewakilinya. Okey. Kemudian ibarat kita membaca surah Al-Ikhlas ni adalah ibarat menyamai, pahalanya menyamai sepertiga Al-Quran. Itu serba sedikit tentang surah-surah yang kita baca tadi. InsyaAllah pada akan datang, InsyaAllah kita akan sambung surah Al-Masad, An-Nas dan juga Al-Kafirun. Okay, InsyaAllah cukup dah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Muhammad Faiz bin Osman yang telah pun membimbing kelas Mari Belajar Mengaji kita pada hari ini kali yang pertama. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di live broadcast FB Bapakku FM yang mana berhasrat untuk memperbetulkan ataupun ada pertanyaan berkenaan dengan bacaan-bacaan surah-surah yang telah pun dibaca oleh Fadil Ustaz kita tadi. Bolehlah hubungi konti kita bagi masa 10 minit lah sebelum 7 malam. Sekarang pun dah jam berapa dah hari ni? 40. Dah 6 dah 6.40 lah, hampir-hampir 6.40. Dia Ustaz, bila kita dalam konti ni, kita tak boleh tengok jam di tangan kita. Oh ya. Sebab siaran ni dia delay di FB, delay di radio. Jadi kita boleh tengok di penjuru monitor tu jam. Oh ya. Jam ni. Okey, tak apa. Jadi kita bagilah 5 ataupun 10 minit sekiranya ada yang nak menghubungi Al-Fadil Ustaz Muhammad Faiz, nak bertanya ataupun nak memperbetulkan bacaan-bacaan ataupun nak mempertajamkan lagi bacaan sebutannya kan. Kita berikan ruang, anda boleh hubungi sekarang anda hubungi talian 0378313344 bercakap dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Faiz bin Osman ataupun ada pertanyaan-pertanyaan mungkin boleh Ustaz InsyaAllah lah berkenaan dengan bacaan ini adalah memang pelajar-pelajar Ustaz ni Ya. Yang belajar di surau depan ni Alhamdulillah. Kesemuanya ada berapa orang Ustaz? Surau untuk Rabu dengan Jumaat malam ada 7. Rabu dan Jumaat malam ada 7 orang semuanya. Itu dah cukup ke ada ataupun boleh tambah lagi kalau ada yang berminat? Setakat ni cukup. Yelah ramai-ramai nanti kurang khusyuk Ustaz Ya. Ataupun mungkin ada perancangan nak tambah hari lagi ke Ustaz akan datang? Kita dah tambah dah kelas hari Isnin dan Selasa. Tapi yang tu setakat ni ada 11 orang. Tapi yang baru datang hanya 5 orang. Bermakna daripada 11 yang mendaftar tu baru 5 orang yang hadir lah. Lagi 6 orang tu tak tahu cerita. Tak dapat dikesan ataupun apa? Sebab kita baru start lagi. Yelah. Lagipun dalam keadaan COVID ni Ustaz kan. Ya, mungkin ada pemanggil Ustaz Ustaz dengarkan saja di situ, saya jawab. Ya. Halo. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Nur Hayati binti Muhammad Yusof. Ya, Nur Hayati binti Muhammad Yusof nak bercakap dengan Ustaz Muhammad Faiz. Ya, saya nak betulkan bacaan lah. Okey, sila Ustaz Muhammad Faiz di talian. Anda boleh terus bercakap dengan Ustaz Muhammad Faiz. Silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Saya Nur Hayati. Saya nak betulkan bacaan yang surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Okey, boleh. Sebab sebutan ha pedas tu susah sikit nak sebut. Okey, cuba. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus. Qul huwallahu ahad. Okey, cantik. Allahu samad. Okey. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Yang tadi yang masa ayat yang pertama tu okey dah. Cuma ayat yang keempat ni dia
ahad yang tadi yang masa sebelum. Panjang. Sebab dia dah panjang, nafas tu macam tak sampai. Nak bawa tu yang dia jadi kadang-kadang bila dah panjang tu, macam mana nak senangkan kita nak buat sebetul-betul bila dah akhir tu, sebab nafas pendek, macam mana nak tahan nafas tu? Okey, gini puan. Contoh, kalau puan rasa ayat tu panjang, puan je boleh je berhenti. Contoh macam walam yakul lahu kufuwan ahad ni, mungkin bagi setengah orang mungkin pendek kan? Tapi bagi puan mungkin panjang. Jadi puan berhenti je walam yakul lahu kufuwa ke ataupun walam yakul lahu ke, kemudian puan ambil balik ambil balik ayat tersebut, kemudian sambung terus. Okay. Dia macam mana tu? Macam walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila tahap ahad tu dia dah, nafas tu dah tak sampai. Macam tu. Jadi yang nak berhenti tu kat mana, Ustaz? Dekat lahu pun boleh. Lepas tu ambil balik yakul lahu. Dia kena ambil walam yakul lah ke lahu? Lahu. Walam yakul lahu yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Boleh ya? Okey, terima kasih, Ustaz. Terima kasih Puan Hayati. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia pemanggil yang pertama kan. Puan Nur Hayati tadi Oh, dia ada boleh berhenti Ustaz Boleh kalau tak cukup. Tapi berhenti nak kena betul di di ayat dia lah kan. Ya, betul. Supaya tak tergantung dia punya maksud dia kan. Okey, baik. Jadi itu dia pemanggil yang pertama Anda jangan malu, jangan segan, kerana selagi hayat dikandung badan, selagi masih bernafas di atas muka bumi ini, kita perlu belajar dan terus belajar Ustaz Jadi ada lagi ataupun tidak pemanggil-pemanggil yang seterusnya untuk nak memperbetulkan ataupun nak bertanya dengan Ustaz berkenaan dengan bacaan. Sebelum tu saya perbetulkan tadi saya silap sikit. Okey, silakan Ustaz. Kalau Puan Hayati ada lagi, tadi kalau kita berhenti walam yakullah, bukan walam yakullahu. Walam yakullah. Silap sikit situ je. Dia situ khilafan okey. Kemudian nak sambung balik Ustaz? Ambil yakullahu kufuwan ahad. Macam biasa je. Okey, baik. Itu dia pemanggil yang pertama. Ada lagi pemanggil-pemanggil yang ingin menghubungi talian kerana masa semakin mencemburui kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan Ustaz InsyaAllah dengan pelajar yang sama Ustaz Pelajar yang sama InsyaAllah. Nanti kita set up tempat lagi cantik lah Ustaz kan, dengan mic yang lagi bagus kan. Kesian adik tu kan tadi suara tak keluar. Baca keluarkan suara dek kan, lontarkan suara Ni adik siapa nama tadi? Muhammad Alifan. Alfan suara sebut keluarkan, lontarkan suara. Tahu? Jangan malu-malu. Tak ada orang tengok pun, orang tengok live je. Kan? Okey kita dah menghampiri kalau di luar nanti dah menghampiri 6.45 minit petang sebab apa? Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau kita tengok jam di sini 6.45, bermakna dia ada delay dalam hampir 1 minit. Oh ya. Kerana kalau tak delay Ustaz, sebab apa ini live, sekiranya berlaku sesuatu mungkin panggilan yang tak elok ke apa, kita tak sempat nak cut. Jadi bila kita cut, dia tak akan keluar di radio. Oh ya. Itulah, di mana-mana radio frekuensi pun sebenarnya dia delay. Ada juga yang rakaman sebenarnya, kita tak perasan. Baik Ustaz tadi ada berapa surah kita baca Ustaz? 5 6 surah. Alhamdulillah 6 surah yang telah pun Ustaz bacakan, yang telah pun ajarkan kepada kita bacaan yang sebutan yang betul Ustaz. Kerana sebutan ni boleh merubah makna Ustaz Ya, betul. Jadi itulah kita ada lagi pemanggil ni. Kalau ada pemanggil silakan. Satu lagi seorang lagi pemanggil. Bab mengaji ni risau pula dia orang nak call ni. Okey Ustaz, ada lagi apa-apa Ustaz nak perkatakan? 1 jam ni pun belum tamat lagi, ataupun Ustaz ada nak diperkatakan sebelum kita selesaikan live kita pada hari ini Ustaz? Silakan Ustaz. Okey,
itulah kita sentiasa, kalau boleh kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran, sebab Al-Quran ni dia akan menjadi kita punya pembela, yang mana pembela ni akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi kalau boleh setiap hari kena baca walaupun satu ayat satu hari, walaupun satu ayat. Kalau contoh tak ada masa, bacalah qul huwallahu ahad pun boleh, cukup untuk tu. Paling Itu kurang pendek tu je Ustaz. Paling kena ada masa lah. Okey, okey. 10 ayat ataupun satu ayat. Kalau betul-betul sibuk, satu ayat. Kalau boleh setiap hari jangan tinggal langsung lah. Paling kurang 10 ayat ke atas. Paling kurang 10 ayat. Makna dia macam mana pun Ustaz, satu hari mesti ada ayat yang dibaca. Dibaca. Apatah lagi kita akan solat 5 waktu sehari semalam. Ya, betul. Di situ kita dah membaca Ustaz. Ya. Tapi di luar waktu solat lah Ustaz. Ya. Di luar waktu solat kita juga perlu membaca kan. Biasakan diri dengan kita membaca, insya-Allah jiwa akan tenang, tenteram kan. Betul. Bila dalam keadaan yang stres, dalam keadaan berduka pun, insya-Allah kan, bila kita dengarkan, kita baca ayat suci Al-Quran ni akan memberikan ketenangan kan. Ya, betul. Ada pemanggil Ustaz. Boleh Ustaz Boleh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Ayu. Rahayu anak Pak Senen. Ya. Silakan Rahayu, nak bercakap dengan Ustaz Muhammad Faiz Boleh. Boleh silakan, di talian sekarang ni Rahayu. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak cuba baca Al-Fatihah. Boleh tak Ustaz? Boleh. Saya mulakan Ustaz Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekejap puan apa nama tadi? Rahayu. Rohayu. Ya. Puan Rohayu cuba baca balik ayat yang alhamdulillah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ huruf ha. Alhamdu kena baca dengan nipis. Alhamdu kena nipiskan sikit. Cuba. Alhamdulillah gitu ya. Bukan, dia jangan tekankan. Dia alhamdu jangan dibaca tekan. Dia nipis je. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dia jangan alhamdu. Yang Puan Rahayu Puan Rahayu baca tadi, saya dengar dia macam tekankan. Dia tak boleh tekan itu. Dia alhamdulillahi rabbil alamin. Tu pun kena tekan sikit. Alamin. Cuba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Okey. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Jangan getar sangat. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba. Ulang sekali lagi Ustaz. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, terus. Maliki yaumiddin. Terus. Iya. Rahayu. Ya. Teruskan. Betul ke? Betul. Terus. Iya. Maliki yaumiddin. Okey, terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Budu pendek. Iyyaka na'budu wa iyya. Udu hitia. Iya. Iyyaka na'budu wa wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim siratal ladzi.
Siratal lazi an'amta an'amta alaihim. alaihim. Okey, terus. Wairil Wairil ma'dubi alaihim waladdallin. Ghairil Amin. dekat ayat ghairil maghdu tu kena jelaskan sikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba. Wairil ma'dubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Okey, baik Puan Rahayu Okey. Saya tak pandai mengaji, Ustaz. Oh ya. Jadi nanti boleh datang Kampung Melayu Subang, InsyaAllah. masuk kelas mengaji Rahayu. InsyaAllah. InsyaAllah boleh belajar, belum terlambat ya. Rahayu. Ayu okey. Tak apa. Kita perbetul sama-sama insya-Allah. InsyaAllah Rahayu. Okey. Tenang kan. Apa pun kejujuran tu penting kan. Awak jujur. Awak jujur, jadi awak tak hipokrit. Alhamdulillah. Awak berani daripada ramai-ramai yang menyaksikan live yang dengan di app kan. Awak berani untuk hubungi konti yang bercakap dengan ustaz, belajar mengaji ni satu pencapaian punya Rahayu. Saya cuba. Memang saya lagi dulu saya nak cuba. Baik insya-Allah. Alhamdulillah tercapailah. Saya nak mengaji kan, tunjuk ajar kan. Ya, Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, terima kasih Rahayu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ni Ustaz Azwan ada sini. Tak ada. Okey. Terima kasih Rahayu jaga baik-baik. Terkejut dia. Baik Ustaz, kita menghampiri 7 malam Ustaz Apa pun terima kasih Ustaz dan juga pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan live di FB dan juga yang mendengarkan di apps Bapakku FM. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi bersama dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Muhammad Faiz bin Osman dan juga pelajar-pelajarnya pada minggu hadapan hari yang sama, waktu yang sama. Dan ia bergantung kepada keputusan bergantung pada situasi COVID yang sedang melanda Ustaz kerana di daerah Kelang telah diisytiharkan akan dilaksanakan PKPB bermula 9 Oktober nanti. Jadi kita sama-samalah berdoa semoga kelas kita ini permulaan ini bukanlah yang terakhir, semoga ada kesinambungannya di hari yang akan datang. Baik Ustaz, sebelum mengundur diri Ustaz, kata-kata akhir silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kata-kata akhir, sentiasalah berdamping dengan Al-Quran, kerana Al-Quran sahaja penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Jadi kalau boleh jangan tinggalkan Al-Quran, walaupun susah macam mana pun, macam Puan Rahayu tadi kan, walaupun dia payah untuk membaca, tapi beliau mencuba. Cuba tu yang penting insya-Allah. Jadi itulah. Baik. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Muhammad Faiz bin Osman, Imam 1 Masjid Taman Subang Perdana yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan Ustaz InsyaAllah. Sekian daripada kami di live FB Bapakku FM. Terima kasih Ustaz dan juga para pelajarnya siswa dan siswi yang mengikuti kelas. InsyaAllah semoga adik-adik ini akan menjadi pejuang ataupun penerus kesinambungan para anbiya kita insyaAllah. Jadi sekian daripada saya dan Ustaz Muhammad Faiz. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelas yang pertama Mari Belajar Mengaji telah pun berlangsung pada hari ini, yang mana Al-Fadil Ustaz Muhammad Faiz bin Osman dan juga 3 orang pelajarnya telah pun bersama-sama dengan kita dalam segmen yang pertama, hari yang pertama, sejarah terlakar, sejarah tercipta di konti Bapakku FM, di warung Bapakku FM. Terima kasih kepada penerbit kita. Ada penerbit, ada juruteknik kita kan, Prof yang membantu menyediakan bersama dengan saudara Hazrin, menyediakan surah-surah yang telah pun dibaca ataupun yang telah pun diajar oleh Abang Ustaz. Dan terima kasih kepada pemanggil, walaupun 2 orang inilah permulaan Prof. Bermakna yang pertama tadi yang Rohayu juga adalah pendengar yang kata orang tu terangsang untuk bersama-sama menyertai, bersama-sama belajar. Mari Belajar Mengaji 6.57 malam pada ketika ini. Bermakna siaran saya pun, tugasan saya pun akan berakhir. Sekali lagi terima kasih untuk anda semua. Jangan lupa pada minggu hadapan waktu yang sama, insyaAllah apa-apa pun kita akan maklumkan sekiranya ada perubahan ataupun ada pindaan hari ataupun waktu, kita akan maklumkan, kita war-warkan. Apapun, inilah keunikan Bapakku FM. Kita bukan hanya sekadar mengejar duniawi, kita juga akan mengejar akhirat. Dan insyaAllah akan ada lagi selain daripada kelas-kelas belajar mengaji, insyaAllah kita juga ada program-program kemasyarakatan, program-program amal yang akan dilangsungkan, akan dijayakan oleh Bapakku FM dan juga Club My Friend pendengar Bapakku FM. Pada malam ini, kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan boleh hadir jam 8.30 malam. Kita akan bersama-sama untuk menghadiri mesyuarat ataupun meeting Club My Friend bersama dengan Bro Ismail Lamzai yang akan memperbincangkan beberapa isu yang berbangkit. Dan antara satunya adalah program bersih masjid yang akan direncanakan dan juga pelantikan timbalan-timbalan negeri bagi Club My Friend. Okey. Sekali lagi terima kasih untuk anda. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekilafan, kekurangan itu datang daripada kita manusia biasa. Dan bertolak titik kepada COVID, pandemik COVID-19 yang semakin membimbangkan pada ketika ini. Kepada warga Kelang yang telah pun diumumkan akan dilaksanakan PKPB bermula pada 9 Oktober 2020. Ingat jangan ingkar, jangan melawan, akur. Kerana ada sebab musabab mengapa PKBB itu dilaksanakan di sekitar Kelang. Anda boleh ke website untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci, kerana masih ada yang tak jelas kerana ada disertakan postcode. Ada yang kata tak kena, ada yang kata kena, ada yang kata tak termasuk. Jadi apa pun dapatkan maklumat yang lebih sahih daripada Kementerian Kesihatan. Okey, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalam.